Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, teacher akan terangkan berkenaan kelab dan persatuan. Okey, mula-mula sekali teacher akan explain berkenaan definisi, tujuan dan istilah yang kamu perlu tahu dalam akaun kelab dan persatuan. Okey, yang pertama ialah definisi kelab dan persatuan. Kelab dan persatuan ni ialah sebuah organisasi bukan perniagaan dan yang telah didaftar dengan pendaftar pertubuhan. Okey, dia punya tujuan ialah menjaga kepentingan dan kebajikan ahli serta tidak bermotifkan keuntungan. Kelab dan persatuan ni dia tidak boleh bermotifkan keuntungan, dia perlu menjaga kebajikan ahli-ahli mereka. Okey, seterusnya contoh kelab dan persatuan yang paling jelas di dalam sekolah lah, paling senang. Ambulans, maksudnya bulan sabit merah. Ambulans bukan kelab dan persatuan. Dia punya kelab dan persatuan ialah bulan sabit merah Malaysia, pengakap laut, kelab taekwondo, itu dikenali sebagai kelab dan persatuan. So, kamu boleh faham kan? Okey, seterusnya. Ada beberapa istilah penting yang kamu perlu ketahui sebelum melakukan akaun kelab dan persatuan. Sebab istilah akaun dan kelab dan persatuan sangat berbeza dengan akaun yang kita selalu gunakan. Dia cuma berbeza perkataan tapi cara untuk melakukannya tu still sama. Okey, yang pertama, kalau akaun biasa kita akan kenali sebagai akaun bank ataupun buku tunai. Tapi kalau bahagian kelab dan persatuan, kita akan kenali sebagai akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, seperti biasalah, akaun penerimaan dan pembayaran ni wang masuk sebelah debit, wang yang keluar sebelah kredit. Okey, seterusnya ialah akaun untung rugi. Kalau dalam kelab dan persatuan, akaun untung rugi kita akan kenali sebagai pendapatan dan perbelanjaan. Sebagai macam biasa juga, belanja di sebelah debit, kredit ialah kita punya hasil. Okey, seterusnya untung bersih, tapi dalam kelab dan persatuan kita akan kenali sebagai lebihan. Manakala rugi bersih, kita akan kenali sebagai kurangan. Okey, boleh faham setakat itu? Okey, seterusnya ialah equity pemilih. Equity pemilih kalau dalam akaun biasa kita akan kenali sebagai equity pemilih kan, tapi bila dalam kelab dan persatuan kita akan kenali sebagai dana terkumpul. So, kedudukan dana terkumpul tu pun dia sama dengan equity pemilih. Okey, boleh faham? Jelas? Okey, seterusnya modal awal. Kalau di akaun biasa kita kenali sebagai modal awal, manakala dalam kelab dan persatuan kita kenali sebagai dana terkumpul awal. So, dalam kamu punya kerja kursus, benda pertama yang dia minta ialah dana terkumpul awal. So, dia punya dana, macam mana kita mau cari dana terkumpul awal? Aset tolak liability. Sama juga seperti modal. Macam mana mau cari modal? Aset tolak liability. Okey, kedudukan dia pun sama seperti akaun biasa. Okey, seterusnya tertunggak. Kalau akaun biasa kita akan panggil tunggakan kan, atau istilah lain tertunggak. Tapi bila dalam masuk dalam kelab dan persatuan, kita kenali sebagai yuran belum terima. Teacher ketinggalan letak yuran situ ya. Kita kenali sebagai yuran belum terima. Okey. Seterusnya teknik menjawab. Okey, sebelum teacher ke depan lagi untuk melakukan akaun kelab dan persatuan dan menyelesaikan kerja kursus kamu dengan cara yang baik dan strategi, kamu perlu mengikut step by step. Okey. Yang pertama, teacher akan terangkan mengenai yuran ahli. Yang kedua, teacher akan
Sekali lagi, teacher akan flashback berkenaan akaun kawalan serta akaun perdagangan. Dan yang ketiga, akaun belanja dan hasil. Yang keempat ialah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dan yang kelima ialah penyata kedudukan kewangan. Semua ni teacher akan explain satu persatu sebelum kita ke step seterusnya. Okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.